Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tan Sri Tuan Guru. Saya Usman, mahasiswa dari USIM dan influencer TikTok. Saya ada satu soalan kepada Tuan Guru. Semalam Majlis Ulama UMNO telah mengeluarkan kenyataan rasmi yang pertama yang menerangkan tentang 4 peranan Majlis Ulama UMNO. Jadi soalan saya pada Tuan Guru, apa pandangan Tuan Guru berkenaan penubuhan Majlis Ulama UMNO, dan apakah penubuhan Majlis Ulama UMNO ini akan mempercepatkan usaha ke arah penyatuan ummah? Apa pandangan Tuan Guru? Terima kasih. Gabung soalan lagi, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Ibu Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Jadi soalan saya, musuh menggunakan teknik untuk menggunakan media untuk memecah belahkan umat Islam, dan soalan saya adalah, adakah kita sebagai pejuang Islam ini boleh menggunakan media ini untuk memecah belahkan musuh? Dan soalan saya yang kedua adalah, adakah ada batasan untuk pihak media, khususnya bahagian perang saraf dan sebagainya, adakah ada batasan untuk kita menyerang musuh? Sebab kita tahulah media ni selain daripada menerangkan, kita juga ada juga konsep menyerang. Wallahu a'lam. Satu lagi, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahimi bin Abdul Rahman, sarjana sains sosial, saya psikologi kaunseling, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya ada satu soalan untuk Cik. Soalan ni mungkin agak panjang sedikit dan saya akan cuba relatekan dengan konteks media global semasa, yang mana seperti mana yang kita ketahui, negara kita sudah mencapai 32 tahun sebagai negara yang berpendapatan sederhana tinggi. Sedangkan kalau kita tengok negara-negara lain seperti Korea Selatan, dalam masa 7 tahun mereka sudah mencapai sebagai negara yang berpendapatan tinggi. Negara kita masih lagi dikekang dengan konsep gaji rendah tetapi tidak sesuai dengan produktiviti yang diberikan oleh pekerja-pekerja. Jadi pada pandangan Cik, macam mana kita nak sebarkan lagi, nak perluaskan lagi, untuk kita kukuhkan lagi, kita cuba datangkan perspektif untuk kita setarakan produktiviti yang diberikan oleh pekerja-pekerja kita di negara kita ni patutnya mendapat gaji yang setara juga. Itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum. Yang pertama tentang ulama UMNO isu, yang kedua tentang guideline kepada penyerangan khususnya dalam media sosial, dan yang ketiga tentang negara berpendapatan tinggi. Silakan. Yang pertama, Majlis Ulama UMNO baru saya ditubuh. Baru dia tunjuk rangka dia, apa dia buat kita tak tahu. Dalam UMNO ni ada kau qadim, kau jadid. Kita tengoklah ulama ni ikut kau qadim ke kau jadid. Kita tengok dulu, tunggu dan lihat. Tak boleh komen sekarang. Dia belum buat apa-apa lagi. Kita tengok. Yang kita adalah kumpulan Islam yang terbuka. Kalau Nabi, terbukanya Nabi ini terima semua orang. Orang Badui yang kasar, tak berakhlak, masuk dalam masjid dengan unta-unta, masuk dalam masjid dengan unta, bukan tamat di luar masjid dan sekaligus Nabi tak tolak. Badui yang kencing dalam masjid, Nabi tak tolak. Tengok, lepas tu ajar dia, tunjuk dia. Jadi UMNO ni tak sabar tangga kecil dalam masjid ni. Tak sabar itu. Lepas tu kita tanganilah. Kita anggap mereka ni adalah saudara kita, sahabat kita yang perlu kita perbetulkan. Kita tak putus. Kerana kerja kita yang pertama, selamatkan kaum kita sendiri.
bangsa kita sendiri yang sudah Islam tapi tenggelam dalam kejahilan. Tenggelam dalam tidak kepahaman. Ada ulama tapi tidak berilmu dalam politik, tak berilmu dalam kemasyarakatan. Ini yang kita hadapi. Dengan sebab itulah kita mengalami sistem pendidikan yang dikepung oleh penjajah, pendidikan agama yang terbatas, pendidikan duniawi yang liberal. Ini berlaku. Agama yang terbatas ni mengaji mazhab Syafi'i, mengaji Asy'ariyah Maturidiyah, tak mengaji sejarah, tak tahu perkembangan semasa. Ini banyak ulama-ulama kita yang belajar. Dengan sebab itulah ketika negara kita dilanda oleh penjajah, duduk berbalah masalah khilafiyah, masalah-masalah yang tak penting, dua masalah-masalah itu. Jadi kita kena sedar, sepatutnya ulama-ulama ini bincang masalah utama yang dihadapi oleh umat. Quran sudah menunjukkan garis panduan. Kalau berselengkah, fardu ilallahi war rasul, balik pada Quran dan hadis. Tak ke UMNO, tak ke PAS, ke siapa, buka Quran dan hadis. Kita pernah ajak ulama-ulama UMNO bermuzakarah, buka Quran dan hadis. Tapi dulu kita ajak muzakarah, dia tak mahu. Yang sekarang ni kita tak tahulah dia nak datang muzakarah, kita bersedia. Buka Quran, buka hadis Nabi, buka rujukan yang asal kita, dia menyatukan ummah. Ini sangat penting. Yang kedua, tentang perang psikologi, perang saraf. Ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masa perang Ahzab sebagai contoh. Perang Ahzab, Nabi turahkan seorang sahabat yang dia dah masuk Islam. Orang tak tahu dia masuk Islam. Dia minta izin dengan Nabi nak masuk dalam tentera Ahzab. Nak pecahkan tentera Ahzab ni. Dia jumpa dengan Abu Sufyan. Dia beritahu ketua kabilah sana tu niat tak baik. Dah ada tak betul dah. Jumpa yang sana Abu Sufyan ni begini. Kabilah sini, akhirnya kabilah sampai kabilah tu berpecah sama dia. Ini peranan memecahkan musuh. Ini diizin oleh syarak. Jangan memecahkan kita sendirilah, memecahkan lawan kita, memecahkan musuh. Itu ada dalam Islam. Begitulah saraf. Saraf ni contohnya Khalid bin Walid. Bila melihat tentera Islam jumlahnya puluh-puluh ribu, tentera Rom ratus ribu, ada kata sampai 1 juta tentera Romawi. Lalu orang Islam kata, ma aktsara Rom wa aqallal muslimin. Khalid kata, ma aktsara al-muslimin wa aqallar Rom. Orang Islam kata, banyak tentera Rom, sikit tentera Islam. Khalid balik kata, banyak tentera Islam, sikit tentera Rom. Banyak kita dengan pertolongan Allah. Dia banyak kerana jiwa dia kosong. Ini termasuklah beri semangat. Penting. Memang kalau tengok luar ni kita sikit lah. Kadang-kadang kita kena tunjuk. Ada kadang-kadang juga taktik menunjukkan kita lemah supaya musuh jangan tahu kekuatan kita. Itu satu perkataan juga kita kena sedar. Contohnya dalam perang Arab Israel tahun 67 sebagai contoh. Tahun 67. Media-media Arab melaporkan tentera Arab sangat kuat, boleh hancurkan tentera Israel bila-bila masa saja. Tunjuk kekuatan. Mesir boleh tumbang, boleh bawa Israel ini masuk dalam laut Mediterranean. Kuat tentera Mesir ni. Israel pula menggambarkan dia dionyanya. Dia lemah, dia tak lemah untuk tarik simpati orang. Akhirnya berlaku Israel mengalahkan Arab. Mengalahkan Arab. Itu berlaku. Kerana over confident. Ini berlaku. Silap. Dalam kita menyebarkan maklumat. Itu kita kena sedar. Jadi maklumat ni penting. Kita kena sedar. Yang kedua, Malaysia ni tak sampai tahap negara maju, padahal kita hasil kita banyak pada orang. Kita ada sumber bumi kita sendiri, tenaga manusia kita sendiri,
Negeri kita terletak dalam peta dunia tempat yang paling strategik. Selat Melaka, Laut Cina Selatan, tempat laluan. Tengah-tengah Asia Tenggara. Pasaran Asia Tenggara ni 300 juta umat Islam. Sangat besar. Patutnya kita dapat menjana ekonomi kita yang dapat menampung pekerja, dapat menampung segala-galanya. Mengapa terus dalam keadaan lemah dan lumpuh? Ini kerana salah urus, salah tadbir, salah didik. Kita kena sedar. Salah tadbir, salah didik. Ini satu. Peranan bahasa sangat penting. Kita melihat Korea bangkit dengan bahasa ibunda Korea. Jepun bangkit dengan bahasa ibunda Jepun. Jerman yang kalah Perang Dunia Kedua bangkit dengan bahasa Jerman. China bangkit dengan bahasa China. Mendidik rakyat dengan bahasa ibunda sendiri, mengilmukan rakyat seramai-ramainya. Kita tak memperkasakan bahasa kebangsaan kita sendiri. Kalau nak bijak, kena belajar bahasa Inggeris, belajar bahasa asing. Ambil satu masa pula, menghabiskan masa begitu saja. Akhirnya pandai bahasa Inggeris untuk tengok internet je. Bukan untuk menambahkan perkasakan ilmu yang berlaku. Tidak meramalkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kita kena sedar kebangkitan Islam zaman dahulu menterjemahkan ilmu-ilmu bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Dan orang Eropah berlaku tamadunnya menterjemahkan tamadun Islam dalam bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Sampai sekarang penulisan ulama Islam dalam bahasa Arab tersimpan di Britain, di Perancis, di Belanda, tersimpan. Asal teks bahasa Arab tu ada lagi. Terjemah dalam bahasa dia, didik rakyat dengan bahasa ibunda sendiri, seramai-ramai mengilmukan rakyat dengan bahasa ibunda. Ini sangat penting. Tapi kita tinggalan masalah ini. Sebab itulah kita terbelakang. Wallahu a'lam.